Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para penonton yang mati sekalian, alhamdulillah petang ini sekali lagi kita dapat bersama-sama. Jam saya pukul 5.20 sekarang ini, insyaAllah. 5.20 kita mula bersiaran, insyaAllah kita akan habiskan sekitar 6.30 pada petang ini. 6.30 kita akan habiskan, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, kita hari ini adalah hari yang ke-14. Ramadan yang ke-14, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, tuan-tuan sihat, kami semua sihat, anak-anak sihat, mak bapak sihat, jiran tetangga sihat, sahabat anda sihat, dan kita harapkan seluruh umat Muhammad diberikan kesihatan yang terbaik untuk kita duduk dan berada dalam hari yang ke-14 bulan Ramadan ini. Tuan-tuan ya, sebagaimana biasa tuan-tuan dan puan, sejak 18 hari bulan Mac. Sejak 18 hari bulan Mac, hari ini 7 hari bulan tuan-tuan, 7 hari bulan Mei, hampir 2 bulan dah kita bersiaran. Tiap-tiap hari tuan-tuan, tiap-tiap hari kita bersiaran. 7 pagi kita bersiaran, pukul 2 petang kita bersiaran, pukul 5 petang kita bersiaran, dan pukul 10 malam pun kita bersiaran, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan ya, alhamdulillah dengan sokongan daripada teman-teman, terutamanya para penonton, ribuan para penonton yang memberi sokongan kepada kita, termasuklah para ustaz, ustazah yang telah bersama-sama dengan kita, ada ilmuwan, dan tuan-tuan dan puan, orang-orang yang mahir dalam berbagai-bagai bidang yang datang untuk menyahut seruan kita untuk menjadi panelis, ahli-ahli panel. Maka tuan-tuan dan puan, program ini telah berjalan dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Pada masa program ini berjalan, oleh kerana dia menggunakan sistem internet, mungkin ada sikit gangguan-gangguan, tapi tidak mengapa tuan-tuan dan puan. Ini biasalah, kerana trafik yang heavy, trafik congested sekarang ni tuan-tuan, semua orang live, satu dunia live sekarang ini, menyebabkan tuan-tuan dan puan rasanya internet agak terganggu sedikit. Walau apapun tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita harap kita akan menemuskan program ini dengan segala yang sebaik-baiknya. Dan untuk mencapai matlamat kita tidak lain dan tidak bukan matlamat petang-petang ini tuan-tuan dan puan, nak menggamit seramai manusia mendatangi rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah gamit manusia datang ke pasar malam, dah gamit manusia datang ke supermarket, dah gamit manusia datang tempat shopping centers, dah gamit manusia datang ke tepi pantai dan sebagainya. Sekarang kita nak gamit anak-anak kita yang dewasa, mak bapak, datuk nenek, kalau boleh kita mendatangi masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk tuan-tuan dan puan ialah menggamit remaja ke masjid. Menggamit remaja ke masjid, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, bersama dengan kita pada petang yang mulia ini, yang pertama ialah Imam Hafiz. Imam Hafiz, tuan-tuan, Imam Hafiz yang di sana yang pakai baju gelap itu Imam Hafiz, tuan-tuan dan puan imam kepada Masjid Sayyidina Hamzah, satu-satunya masjid pada saya di wilayah Persekutuan ini yang sangat makmur masjid ini, tuan-tuan. Dalam keadaan biasa pun, waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, dalam keadaan apa pun, hatta hujan sekalipun, tak kurang daripada 7 saf, 8 saf, 7 saf, 8 saf, termasuk 2 atau 3 saf wanita yang bersama yang berada di belakang di sana, tuan-tuan dan puan. Kalau masa tentu, pada masa-masa yang tentu, kadang-kadang mencecah sampai 10 saf, tuan-tuan dan puan. Inilah sesatunya masjid di wilayah Persekutuan yang saya fikir yang antara yang paling makmur sekali, tuan-tuan, dengan kehadiran ahli jemaah yang persistent and consistent sepanjang masa untuk menghadirkan diri ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah Fadil Ustaz Syafiq, Ustaz Syafiq Ghuraba, tuan-tuan dan puan. Ustaz Syafiq ni seorang pendakwah, seorang ilmuwan, orang muda, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Ustaz Syafiq ni boleh melakukan berbagai lagu Al-Quran, tuan-tuan. Berbagai lagu dan berbagai pembaca-pembaca, orang-orang yang berteranum, yang hebat dalam dunia ni, tuan-tuan. Dia boleh kadang-kadang mengikuti cara-cara rentak-rentak lagu dan irama yang dimainkan semata-mata untuk mendedahkan Al-Quran, mengangkat martabat Al-Quran, menghidupkan Al-Quran di hati dan di jiwa kita. Jadi dua-dua ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah akan membincangkan tajuk sekali lagi, menggamit remaja ke masjid, menggamit remaja ke masjid. Dalam keadaan remaja ni saya nak panjangkan, tuan-tuan, tak semestinya remaja yang kurang ke masjid pun, yang dewasa pun kurang ke masjid. Ya, yang ganyut macam saya ni pun kurang ke masjid. Jadi tuan-tuan dan puan, remaja ni hanya kita gunakan sebagai wakil saja.
Sebenarnya remaja itu mewakili seluruh spektrum kehidupan masyarakat, daripada yang muda, yang dewasa, yang tua, sampailah yang ganyut macam saya ni tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita nak lambai mereka, kita nak gamit mereka seramai-ramainya. Terutama selepas bulan Ramadan, selepas COVID ini, kita nak masjid jam masjid. Macam mana tempat-tempat persiaran, tempat-tempat membeli belah jam. Kita nak jamkan masjid kali ini tuan-tuan. Jadi saya nak memulakan insya-Allah nak minta Al-Fadhil Ustaz Hafiz tuan-tuan dan puan untuk memulakan memberikan mukaddimah ringkas 3-4 minit begitu. Kemudian saya minta juga nanti Syafiq memberikan mukaddimah ringkas. Dua-dua mukaddimah itu saya akan cantumkan. Daripada situlah kita akan meneruskan perbincangan kita ini insya-Allah. Sila Ustaz Syafiq. Sila Ustaz Hafiz. Minta maaf. Sila Ustaz Hafiz. Baik Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu ahwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangkan umur kita di bulan Ramadan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh berlumba-lumba melipat gandakan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati Datuk Dr. Hassan Ali, yang dimuliakan sahabat saya Ustaz Syafiq Al-Ghuraba. Terima kasih banyak-banyak Datuk atas kesudian Datuk menjemput saya bersama-sama dalam live kita pada petang ini. Pada hakikat sebenarnya Datuk ya, saya ni bukan penceramah, bukan pekuliah, tapi mudah-mudahan Allah Taala bagi kemudahan kepada kita pada petang ini insya-Allah Taala, amin ya rabbal alamin. Baik. Saya nak sentuh sikit berkenaan dengan tajuk kita, menggamit remaja ke masjid. Yang pertama sekali, maknanya perkara asasnya ialah tarbiyah yang paling penting sekali daripada segala asasnya ialah bermula daripada rumah. Mana qudwatun hasanatun, qudwah yang baik itu bermula daripada ibu bapa. Ibu bapa yang menunjuk contoh kepada anak-anak dia, kepada remaja yang ada dalam rumahnya, dia yang bawa pergi ke masjid, bawa pergi ke masjid. Jadi anak dia apabila tengok ayah dia selalu pergi ke masjid, insya-Allah taala dia akan ikut. Kalau dalam bahasa Kelantannya zak, dia panggil apa tu? Jadi hati dia terikat dengan masjid. Itu yang pertama segala asasnya. Yang kedua Datuk Ustaz Syafiq ya, masya-Allah. Yang keduanya adalah rezeki yang Allah Taala bagi, yang mana yang kedua keluarga itu mencari rezeki yang halal yang bawa masuk pada rumah. Itu salah satu tandanya keluarga ataupun anak-anak mereka yang remaja boleh mendidik hati dia kebaikan, iaitu datang ke masjid dan sebagainya. Sekiranya rezeki yang dibawa masuk ke dalam rumah itu tak tahu halal ke bukan halal, maka benda itulah menjadi penyebab terhalangnya diri seseorang menerima kebaikan itu. Baik Datuk. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiba. Itu yang kedua. Yang ketiganya Datuk Ustaz Syafiq sekalian dan tetamu-tetamu yang mendengar live kita pada petang ini. Yang ketiga saya nak sentuh berkenaan dengan masjid. Masjid secara asasnya yang boleh nampak iaitu satu Bilal. Bilal maknanya Bilal yang melaungkan azan itu, sekiranya Bilal itu mempunyai suara yang merdu, maka dia boleh tarik anak-anak muda kita datang ke masjid. Itu satu. Yang keduanya imam. Imam yang pandai dari tajwidnya, makharijul hurufnya, salah satunya suaranya ada, maka itu satu bonus yang boleh tarik remaja ke masjid insya-Allah taala. Pada itu Datuk, wallahu subhanahu wa taala alam. Terima kasih. Masya Allah tuan-tuan. Saya rasa tuan-tuan dan puan insya-Allah ambillah masjid Sayyidina Hamzah. Saya nak ambil contoh masjid Sayyidina Hamzah ajalah. Di mana Ustaz Syafiq pun biasa pergi, di mana Ustaz Hafiz, salah seorang hafiz di situ tuan-tuan.
seorang imam di situ. Ada 5-6 imam di situ, Ustaz Hafiz salah seorang imam di situ. Jadi kita nampak tadi yang ada 3 perkara yang disebut oleh Ustaz Hafiz tadi. Bersama ialah tarbiyah, qudwah hasanah, mana daripada kecil lagi mak bapak telah tunjukkan contoh. Yang ini saya yakin ada kepada anggota masyarakat, ada kepada anak karya di Masjid Sayyidina Hamzah. Ini kita bukan nak tonjolkan Sayyidina Hamzah ni, tidak. Tapi saya nak case tadi, ini case tadi. Kita nak study masjid yang saya fikir yang sangat makmur di wilayah Persekutuan, namanya Masjid Sayyidina Hamzah. Nombor 2 tentang rezeki yang halal. Dan saya yakin teman-teman yang datang yang 7 saf, 8 saf setiap kali tuan-tuan, 9 saf setiap kali, subuh, hujan pun datang dekat 7-8 saf tuan-tuan dan puan. Penceramah TV pun 8 saf, penceramah yang tidak TV pun mereka raikan tuan-tuan dan puan. Saya yakin itu ada. Dan yang keempat ialah masjid. Bilalnya melaungkan azan, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Saya teringat masa saya di Turki tuan-tuan. Memanglah di Madinah, di Mekah, Bilalnya macam ini tuan-tuan. Tapi di Turki, dia ada akademi khas di Turki tuan-tuan. Akademi mendidik imam dan mendidik Bilal. Di mana-mana tuan-tuan, Bilalnya sama saja. Seolah-olah satu orang mengazankan seluruh Turki. Tapi tuan-tuan, satu orang tuan-tuan, sama aja. A1, A2, A3, B, Bilal, B. B1, B2, B3, B4. Hampir sama tuan-tuan. Dia punya lontaran suaranya hampir sama. Kemerduan suaranya hampir sama. Sebab itulah barangkali tuan-tuan, subuh pun di Turki, kebanyakan masjidnya penuh seperti sembahyang Jumaat. Dan boleh dikatakan 40-50% daripada yang hadir, orang-orang muda yang berumur di bawah 30 tahun. Jadi inilah tuan-tuan dan puan yang agak kita boleh belajar. Tapi saya nak pergi kepada Ustaz Syafiq. Ustaz bahas sikit apa yang dimukadimahkan selama 2-3 minit ni sebelum kita pergi kepada yang perbincangan yang lebih luas lagi mengenai tajuk ini. Apa Ustaz nak sambung daripada apa yang ditinggalkan Ustaz Hafiz tadi? Sila Ustaz. Baik. Pertama kali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk kerana sudi memberikan saya ruang pada petang ini untuk sama-sama kita berkongsi serba sedikit berkenaan dengan perbicaraan kita di bawah tajuk menggambit remaja ke masjid. Walau kita sedia maklum yang mana, Datuk, Ustaz Hafiz, bahawasanya kita hari ini dah kurang lebih hampir 8 minggu kita tidak ke masjid. Kita dilarang untuk ke masjid. Dan saya yakin apa yang ada dan apa yang berlaku ketika saat ini adalah salah satu perkara dan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mula menggamit hati kita kelak ke rumah Allah Taala. Kita sedia maklum yang mana jabatan-jabatan agama setiap negeri telah memberikan keizinan untuk yang mana walau tidak melaksanakan solat secara jemaah, tetapi kita dapat mendengar azan berkumandang 5 kali satu hari. Dengan subuhnya sehingga ke Isyak. Bahkan kadang-kadang mereka yang tak pernah sampai ke masjid mampu untuk mengalir kain air mata ketika mendengar kalimah hayya 'alas salah. Ketika itu menggamit hati manusia. Yang ketika ini sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, Datuk dan juga Ustaz Hafiz, kita melihat ramai dari kalangan manusia membuak-buak hatinya nak datang ke rumah Allah. Lagi-lagi kita berada di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Maka benarlah saya suka memetik satu kata-kata pepatah Arab yang berbunyi an-ni'matu la tush'ar illa min fuqdaniha. Nikmat itu tidak akan dirasai nikmat selagi mana ia itu tidak dilenyapkan dalam kehidupan seseorang. Ketika mana ia tidak dirasa, ketika mana nikmat itu masih ada, maka nikmat itu tidak dirasakan dia satu benda yang berharga. Tetapi ketika mana ia itu lenyap, maka nikmat itu akan menjadi satu nikmat yang kita rasa dia sangat berharga. Kita mengimbau kenangan dulu Ramadan, kita mampu untuk bersesak-sesak ke rumah Allah dan sebagainya. Nah, sekarang apa yang boleh kita rangkumkan dan apa yang saya nak menyambung yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Hafiz tadi itu, Datuk, yang mana satu potongan daripada firman Allah Ta'ala di dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah, Allah Ta'ala sendiri telah menyatakan kepada kita
orang yang layak untuk memakmurkan rumah Allah Ta'ala ini, bahasa hari ini yang diguna pakai bukan kaleng-kaleng orang kata. Artinya bukan besya-besya, kan kata macam tu lah, yang boleh memakmurkan rumah Allah Ta'ala ni. Kalau kita buka dalam surah Taubah ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah al-ayah. Yang membawa maksud hanya senya orang yang layak. Kata Allah, hanya benar-benar orang yang layak untuk memakmurkan rumah Allah Ta'ala ini, tidak lain, tidak bukan, ialah mereka yang memiliki keimanan yang benar-benar kepada Allah Ta'ala. Bahkan bukan hanya orang yang beriman kepada Allah sahaja semata-mata. Dia beriman pula kepada hari akhirat. Kerana dia tahu masjid itu adalah tempat untuk dia mengumpul bekal pahala, bekal amalannya untuk dia bawa bertemu dengan Allah. Dan kalau boleh kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Tantawi di dalam kitab beliau, iaitu Tafsir Al-Wasit, beliau menyebutkan bahawasanya orang yang mengimarahkan rumah Allah Ta'ala ini semata-mata adalah orang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah, dan dia orang yang sangat-sangat yakin dengan setiap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan dalam kehidupannya, baik di dunia maupun akhirat. Jadi sidang jemaah muslimin muslimat yang sedang mengikuti live pada petang ini, Datuk dan juga Al-Fadhil Ustaz Hafiz, yang mana satu perkara yang kita nak sama-sama bincangkan dan kupas pada petang ini berkenaan dengan tajuk kita menggamit remaja ke masjid ini. Saya teringat satu hadis Nabi SAW, walaupun hadis ini diperbahaskan panjang oleh para ulama hadis. Tuan boleh rujuk hadis ini di dalam kitab Musnad Asy-Syihah. Apa kata Al-Qudai? Yang mana Al-Qudai telah merekodkan hadis ini daripada Khalid, daripada Zaid bin Khalid, bahawasanya Nabi pernah menyebutkan golongan anak muda ini, disebutkan perangai mereka ini ialah asy-syababu syu'batun minal junun. Remaja ini, perangai dia sebahagian ataupun dia nak mirip-mirip kepada kegilaan. Sebab itu kita tak pelik tengok anak muda kalau bawa motor, dia suka bawa dengan satu tayar. Artinya apa? Satu tayar lagi duduk atas, satu tayar dekat bawah. Maksudnya perangai kegilaan yang ada pada anak muda ini memang diakui semenjak daripada zaman berzaman. Maka bagaimana kita ini nak mengekang ataupun kita ini nak disebutkan mengawal kegilaan anak muda ini, tidak lain tidak bukan, kita cuba mengikat mereka ini di rumah Allah Ta'ala. Kalau lembu, kalau kambing, kalau kerbau, yang mana dia itu liar, kita kurung dia di dalam kandang. Tapi anak-anak muda yang liar hatinya, insya-Allah kita cuba gamit mereka ni ke masjid, kerana hanya masjid saja yang mampu menundukkan kegilaan hati anak muda ni. Wallahu a'lam, Datuk, insya-Allah. Allah, terima kasih. Terima kasih tuan-tuan. Para penonton yang mati sekalian ya. Tengok kombinasi kepada mukaddimah tadi. Ustaz Hafiz bersama dengan Ustaz Syafiq, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Dua orang yang saya fikir masih muda lagi, anak muda tuan-tuan. 30-an kebanyakannya tuan. Dua-dua ni. Tuan-tuan, macam mana keraian mereka, macam mana pandangan mereka, seorang imam, seorang pendakwah, bergabung tuan-tuan dan puan, nak menggamit anak-anak muda. Saya katakan tadi tuan, anak muda ni wakil saja. Kita gunakan sebagai tajuk anak muda. Sebenarnya anak muda mewakili yang separuh tua, mewakili yang tua, dan mewakili orang yang macam saya, bila-bila masa pun malaikat maut akan datang menyentap nyawa untuk dipisahkan daripada jasadnya. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, saya tadi tertarik dengan saranan daripada Ustaz Hafiz pada permulaannya dan Ustaz Syafiq. Maknanya tuan-tuan dan puan, apa pun untuk kita mendatangi masjid ini, tak kisah umur. Dia kata asasnya ialah keluarga. Asasnya ialah keluarga. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian ya, kalau keluarga itu memang jinak kepada masjid, bapa jinak, anak jinak, kalau ada cucu pun jinak. Kalau misalnya datuk neneknya jauh daripada masjid, anaknya pun biasanya jauh daripada masjid, cucunya pun akan jauh daripada masjid. Kalau misalnya tuan-tuan, kalau misalnya
orang-orang yang tinggal di sekitar masjid itu sendiri pun tidak pernah hatinya terjentik untuk singgah ke masjid, untuk tengok apa ada dalam masjid, untuk tengok program-program masjid, untuk meraihkan kalau ada program-program yang melibatkan masyarakat, patutnya diraikan sekali oleh mereka dan anak-anak mereka. Tapi ini pun tidak berlaku, tuan-tuan dan puan. Dan saya nak sebut satu perkara, Ustaz Hafiz dengan Ustaz Syafiq. Sebelum COVID ni, saya selama dalam 2 tahun begitu. Sebelum tu memang dah dalam 30 tahun, 40 tahun saya pergi masjid ke masjid, surau ke surau, kuliah subuhnya, kuliah zuhurnya, kuliah asarnya, kuliah maghribnya, sampailah apa-apa kuliah pun yang telah disediakan kepada kita. Yang jelasnya, saya tak mengerti, yang jelasnya, di mana-mana saya pergi, ceramah subuh ke, kuliah maghrib, kehadiran anak-anak yang sudah akil baligh, katakanlah umur 14 tahun, sampai kepada 20 tahun, ada tempat-tempatnya hampir kosong. Kosong. Daripada 300, kosong. Daripada 200, kosong. Daripada 100, kosong. Yang kosong itu ialah anak-anak muda yang saya katakan dalam 14 tahun, 15 tahun, sampailah kepada 20 tahun. Masalah besarnya tuan-tuan dan puan, kalau waktu ini kosong, waktu COVID ini kosong, waktu PKP ini kosong, apa nak jadi kepada masyarakat dan umat kita pada masa yang akan datang? Siapa yang nak datang ke masjid bila mak dan ayahnya tidak ada lagi? Siapa yang nak datang masjid bila golongan yang tua yang ada sekarang sudah tidak ada lagi? Maka masjid akan menjadi kosong, tuan-tuan. Inilah malapetaka yang akan menerima. Dan inilah tuan-tuan tanda-tanda kiamat yang pernah disebutkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tuan. Antara tanda kiamat ialah masjid kosong, tempat-tempat hiburan penuh ramai manusia. Orang tak minat kepada masjid, tapi orang minat, tuan-tuan, nampak acara-acara di luar masjid. Saya harap tuan-tuan, petang ini kalau kita tengok masa depan, bukan jauh masa depan, tuan-tuan. 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Tuan-tuan hidup lagi, tuan-tuan akan saksikan nanti, tuan-tuan. Macam mana anak kita, tuan-tuan dan puan, dengan budaya kegila-gilaan yang disebutkan oleh Ustaz Syafiq tadi. Inilah budaya ni, tuan-tuan, yang mengekang mereka daripada melangkah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak minta yang pertama Ustaz Hafiz komen itu tentang kehadiran anak-anak kita. Setakat yang saya perhatikan, anak-anak muda tidak banyak berpartisipasi, tidak banyak terlibat, tidak banyak mengambil bahagian dan tidak minat pun sebahagian daripadanya untuk datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Ustaz Hafiz? Sila Ustaz Hafiz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi alhamdulillah, Datuk ya, Ustaz Syafiq, Masjid Sayyidina Hamzah ni sebagaimana yang dimaklumkan tadi, kita ada belia remaja, khusus untuk remaja. Kebiasaan dia dalam bulan Ramadan ni kita ada tadarus peringkat remaja, alhamdulillah. Setiap tahun ramai yang peserta remaja ambil bahagian. Kalau luar daripada Ramadan, kita ada kuliah maghrib hampir setiap malam. Kita ada kuliah subuh, Sabtu dan Ahad. Kita ada juga kelab memanah dekat masjid ada. Alhamdulillah. Selain daripada itu, kalau hari kebesaran-kebesaran Islam, Muhammadur Rasul, Isra' Mi'raj, awal Muharram itu, program-program untuk anak remaja banyak di situ. Jadi yang penting sekali pada saya ialah mantapkan ilmu fardu ain kepada remaja-remaja kita. Sebagai contoh, ilmu tauhid. Kenapa perlu ilmu tauhid? Sebab nak jaga akidah anak-anak remaja kita, di zaman kita ni macam-macam ancaman akidah ada. Liberalnya, ada fahaman macam-macam. Yang banyak menyerang anak muda kita, jadi leka dalam kehidupan. Yang lari daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau anak-anak remaja kita mantap dari segi akidah, insya-Allah mereka akan selamat. Walau di mana saja mereka pergi, insya-Allah mereka akan datang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala dengan akidah yang mantap. Itu yang pertama. Yang keduanya, Datuk Ustaz Syafiq, ilmu fiqh. Terutamanya ilmu berkenaan dengan solat. Sah batalnya solat, masbuk muafiknya dalam solat, bacaan Fatihah terutamanya, rukuknya, takbirnya dengan betul, sujudnya dengan betul dan sebagainya. Di anak remaja kita ni sempurna dari segi ilmu fiqh ini, maka dia akan jaga solat, dia akan selalu datang ke masjid sebab dia faham akan tuntutan-tuntutan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana disebutkan bahawa as-salatu imaduddin. Solat merupakan tiang agama. Yang mana ada tiang,
Tetapi asasnya tanahnya apa dia? Ilmu tauhid, ilmu akidah. Kalau ada tiang tadi tak boleh nak pacak, tak jadi juga. Tak dia? Datuk ya? Itu dia. Yeah. Yang ketiganya, ilmu tasawuf. Yang ni pun penting juga Datuk Ustaz Syafiq ya. Yang mana ilmu tasawuf ini dia membersihkan hati. Nak baiki hati daripada sifat-sifat yang riya, takabur, ujub, sombong dan sebagainya. Apabila kita rendah hati, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang bersih, qalbun salim, insya-Allah taala anak muda tu akan ada kesedaran sendiri. Nak datang ke masjid, nak imarahkan masjid, nak dengar kuliah dan sebagainya, insya-Allah taala. Gabung tiga-tiga ilmu ini, insya-Allah anak muda kita akan terus berjuang memartabatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi, terutamanya mencari ilmu di masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Masya-Allah. Tuan-tuan apa yang disebut oleh Ustaz Hafiz tadi tuan-tuan Yang inilah tuan-tuan, yang inilah peranan masjid. Inilah peranan surau. Inilah peranan institusi-institusi agama yang dapat terdapat di tempat-tempat kediaman kita. Mungkin taman, mungkin kampung, mungkin mukim dan sebagainya. Tuan-tuan, apa dia tuan-tuan? Pemantapan yang disebutkan tadi ialah pemantapan fardu ain. Apa dia? Aqidah, syariah, akhlak. Aqidah, syariah, akhlak. Saya nak tanya dengan Ustaz Syafiq. Dari segi akidah, saya dah kata tadi kedatangan anak-anak ke masjid. Kalau kita rata-ratanya di Malaysia, di luar Malaysia pun, di mana nak dapat ilmu akidah? Masjid. Mana nak dapat ilmu syariah? Masjid. Mana nak dapat ilmu tasawuf, ilmu akhlak? Masjid. Tapi kalau misalnya tak datang masjid, setengahnya saya kata masjid tadi dalam kuliah-kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah di mana pun kita adakan, kosong tuan-tuan, 0% yang datang ini. Macam mana kedudukannya nak mantapkan? Mak bapak tak ada masa nak bagi fardu ain. Mak bapak tak bercerita tentang fardu ain. Mak bapak kadang-kadang rumah kita tak ada sebiji pun buku fardu ain. Tak ada sebiji pun, tak ada satu ulas pun buku mengenai akidah. Tak ada satu ulas pun buku mengenai syariah. Tak ada satu ulas pun buku mengenai tasawuf. Jadi tuan-tuan, nak rujuk di mana, nak tanya di mana, mak bapak pun tak berapa faham, mak tak faham, bapak tak faham, abang tak faham, kakak tak faham. Masjid tak pergi, surau tak pergi. Tuan-tuan, apa nak jadi anak-anak kita ni tuan-tuan? Sila Ustaz Syafiq. Tuan-tuan komen kat situ macam mana apa nak jadi. SM Salim ada lagunya, apa nak jadi tuan-tuan. Apa nak jadi kepada anak muda kita. Sila. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala. Ya Datuk, Al-Fadhil Ustaz Hafiz, yang mana disebutkan tentang masalah yang berlaku pada anak muda hari ini yang sudah jauh daripada masjid. Antara pertama, salah satu yang boleh kita terapkan dan juga apa yang nak jadi dengan anak muda kita hari ini, puncanya yang paling asas seperti mana yang dimukadimahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Hafiz tadi itu tidak lain tidak bukan adalah bermulanya daripada rumah, iaitu ibu dan ayah. Ibu dan ayah. Itu adalah asbab ataupun asas tapak yang paling utama. Tetapi kita lihat dalam budaya masyarakat kita hari ini, rata-ratanya nak anak itu menjadi anak yang baik. Tanya siapa sahaja. Tanya siapa sahaja, ibu ayah, sudah pasti ibu dan ayah akan menginginkan anak itu jadi anak yang baik. Tetapi ibu dan ayah hari ini dia terlupa. Anak itu bakal jadi baik, cerminannya dan juga cara tarbiyahnya datang daripada ibu dan ayah itu sendiri. Sebab itu kalau kita lihat dalam mutaakhir ini, bila mana anak itu tak berjaya jadi orang yang pandai dan sebagainya, ibu dan ayah mudah menyerang para guru dan sebagainya. Kita lihat masyarakat kita hari ini. Kalau zaman dulu-dulu kita dengar, kalau anak itu balik cerita dengan mak dan ayah dia kena pukul, dia kena marah, maka anak itu akan ditambah lagi kena marah dan akan ditambah lagi pukul daripada cikgu tadi. Tapi zaman hari ini sidang jemaah, ibu dan ayah dia hanya meletakkan tugas pendidikan itu kepada guru-guru. Ini asas yang pertama. Nak jadi anak itu jadi anak yang baik. Nak anak itu menjadi anak yang soleh dan sebagainya, punca cerminannya daripada ibu dan ayah. Maka yang kedua, yang boleh kita sebut pada petang ini, bahawasanya adalah lihat siapa anak itu berteman. Lihat siapa anak itu berteman dan berkawan.
Kalau kita lihat dalam satu hadis yang direkodkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmizi, yang mana hadis ini begitu masyhur, kata Nabi kepada kita, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-rajul ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalid. Seseorang itu dia mengikut agama dan juga perangai, tingkah laku orang yang dia berteman. Maka hendaklah seseorang itu melihat dengan siapa dia berteman. Oleh kerana itu, remaja-remaja hari ini, cara untuk mereka ini dekat dengan masjid, suka dengan masjid, melekat di rumah Allah, di masjid-masjid dan sebagainya ini, caranya adalah menghubungkan ukhuwah dan juga berkawan dengan rakan-rakan yang suka ke rumah Allah. Sebab itu jangan kata remaja. Orang yang dah berusia pun, sebut tua dan sebagainya ni, kadang-kadang ada orang terasa hati, kan? Kadang setengah tempat bila sebut tentang orang tua, dia marah. Sedangkan yang bercakap ini pun, siapa-siapa pun satu hari kelak akan tua. Semua pun akan tua. Minta maaf Datuk, bukan kata ke Datuk, bukan. Tak apa, tak ada masalah. Bukan hakikatnya begitu. Hakikatnya yang mana? Sifat yang kata lihat ataupun kita ini mudah terpengaruh dengan sesiapa yang kita berkawan. Bukan hanya anak muda, orang yang dah berusia juga, bila mana salah kawan, maka akan membawa dia kepada kebinasaan. Sebab itu kalau kita nak cari kawan, biarlah kawan yang bila mana kita tengok muka dia, teringat rumah Allah. Jangan tengok muka dia, teringat nak mengumpat orang. Jangan bila mana kita tengok muka kawan kita tu, teringat nak mengata ke orang. Bila tengok muka dia, teringat nak depak kedai mamak. Ni bahaya. Ni bahaya. Tengok muka dia, teringat majlis ilmu. Tengok muka dia, teringat rumah Allah. Tengok muka dia, teringat nak bersedekah dan sebagainya. Maka, antara solusi dan cara bagaimana kita ini nak memperbaiki ataupun nak menggamit anak-anak remaja ini ke masjid, kita perlu juga melihat dengan siapa dia berteman dan dengan siapa dia berkawan. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Jadi saya dua perkara ni tuan-tuan, para penonton yang hormati sekalian, saya harap tuan-tuan para penonton meneliti apa yang disebut orang-orang ni tuan-tuan yang di depan saya ni tuan-tuan dan puan, yang sedang memberikan sedikit pendapat dan pandangan dia. Mereka adalah practitioners tuan-tuan. Mereka orang masjid, mereka duduk di masjid, mereka bergerak daripada masjid ke masjid, hati mereka dengan masjid, jiwa mereka dengan masjid, ilmu mereka di masjid, penyampaian ilmu di masjid. Dan tuan-tuan dan puan, kebanyakan masa Ustaz Syafiq di masjid, kebanyakan masa Ustaz Hafiz di masjid. Kerana Ustaz Hafiz adalah imam tuan-tuan. Sayyidina Hamzah, tuan-tuan di Batu Muda, datanglah tuan-tuan. Datanglah tuan-tuan, dengarlah alunan daripada Ustaz Hafiz. Macam mana dia membaca. Mula-mula dia datang tadi tuan-tuan. Saya pun ada sembahyang subuh. Hari Jumaat saya ada sembahyang subuh. Dia baca tuan-tuan Alif Lam Mim Sajadah, kemudian Al-Insan. Masya Allah tuan, menitis air mata. Sebelah saya namanya orang Pak Wan tuan-tuan. Sebelah ni Pak Wan namanya. Allah Pak Wan tuan, menitiskan air mata, bergembira. Sangat gembira tuan-tuan. Hati kita kembang bila kita dengar bacaan-bacaan yang dibacakan oleh qari macam Ustaz Hafiz ni. Qari pun dia, imam pun dia, pensyarah pun dia, pentarbiyah pun dia. Inilah tuan-tuan yang kita hendak. Yang masjid Sayyidina Hamzah hidup oleh kerana Bilal dan imam-imam, terutama imam-imamnya macam Ustaz Hafiz. Dan saya tak mau sebut yang lain puan, setara antara mereka tuan-tuan untuk menggamit manusia. Ingat tak Ustaz Hafiz kata-kata, Bilal punya suara boleh menggamit, imam punya suara boleh menggamit, bacaan imam boleh menggamit. Tuan-tuan, ada satu perkara lagi yang Ustaz Syafiq menimbulkan tadi dengan kawan-kawan anak kita ni tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan yang sedang menonton ni atau yang tidak menonton ni, saya nak tanya, berapa orang yang tahu siapa kawan anak-anak kita di sekolah? Berapa orang yang tahu siapa atau kawan anak-anak kita bila balik daripada sekolah di kawasan kediaman? Berapa orang anak-anak kita tahu siapa kawan anak-anak kita waktu weekend, waktu cukup hujung-hujung minggu. Kalau mereka naik motor pergi mana? Kalau mereka keluar beramai-ramai pergi mana? Berapa orang tahu pula apa aktiviti-aktiviti kawan kita dan anak-anak kita dan kawan-kawannya pada waktu pagi, ini hari Sabtu hari Ahad, pada waktu tengah hari, pada waktu petang, pada waktu malam dan sebagainya. Kerana anak-anak ini tidak dapat kelihatan, tidak kelihatan di masjid.
Tidak kelihatan di mana-mana pun. Mak bapak tuan-tuan, bapak have got to be worried. Mak bapak has to be worried, tuan-tuan dan puan ya. Di mana anak kita dalam keadaan begitu. Saya nak tanya tadi, berapa ramai mak bapak yang menunda anak-anak? Berapa ramai mak bapak yang monitor anak-anak? Berapa ramai mak bapak yang discuss dengan anak-anak? Kita, siapa kawan kamu? Ingat tak tadi Ustaz Syafiq menyebutkan dalam satu kata-kata yang sakti, kata-kata hikmah. Kawan ini mencorakkan, tuan-tuan. Kawan ini mencorakkan siapa kita. Kawan ini mencorakkan pemikiran kita. Kawan ini mencorakkan amalan kita. Dan kawan ini akhirnya mencorakkan sama ada kita orang masjid atau tidak orang masjid. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, saya nak pindah balik kepada Ustaz Hafiz. Ustaz Hafiz, salah satu hadis dalam rangkaian hadis ada menyebutkan orang yang nak datang ke masjid ni, remaja, kita nak gamit remaja ni, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, iaitu mereka yang hati mereka terpaut kepada masjid. Hati mereka rindu kepada masjid. Hari mereka sayang kepada masjid. Kalaulah ditakdirkan sekarang, tuan-tuan, dah berapa minggu, dah berapa bulan kita tak datang masjid ni, tuan-tuan, merana jiwanya, merana, tuan-tuan, merana jiwanya. Anak-anak muda yang rindu kepada masjid sudah tentu merana dan menunggu-nunggu, tuan-tuan, bila boleh pergi masjid, bila boleh pergi dengar ceramah di masjid, bila boleh pergi meraihkan masjid, bila boleh duduk di masjid, bila boleh iktikaf di masjid. Tuan-tuan dan puan, anak-anak ini yang kita nak cari dan tak ada tempatnya. Saya nak Ustaz Syafiq nanti komen. Tak ada tempat yang paling baik, tak ada masa yang paling baik. Saya selalu menyebutkan, mungkin 100 tahun yang lepas tak ada suasana ini. 100 tahun yang akan datang pun tak ada suasana ini. Apa dia? Kita tinggal dalam rumah dengan isteri, dengan anak, tak berkemana-mana, tak boleh keluar dalam rumah. Dah 2 bulan, masuk 3 bulan nanti, tuan-tuan. Kalau ini tidak menjadi gelanggang tarbiyah, kalau tak jadi madrasah kita untuk kita PKP ni, saya tak tahulah waktu mana lagi kita nak bina anak kita. Waktu mana lagi kita nak bina anak-anak supaya menjadi rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid yang saya sebutkan tadi. Sila Ustaz Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi, Datuk ya, saya nak sambung sikitlah berkenaan dengan sahabat pergaulan ni penting. Sedikit saya nak sentuh. Remaja ni, Datuk ya, Ustaz Syafiq, dia sebenarnya sangat terpengaruh dengan rakan pergaulan dia. Itu sebab ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam memilih kawan anak-anak. Tolong tengok, tolong cek, tolong perhatikan. Yang mana dalam kitab Al-Hikam ada sebut Ibn Atha'illah, jangan kamu berkawan dengan seorang yang menjauhkan kamu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pilihlah sahabat, kawan yang apabila kamu melihatnya, maka kamu akan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya sahabat yang bertakwa, sahabat yang beriman. Jadi sahabat menjadi cerminan bagi diri seseorang. Kalau kita nak lihat perangai, cuba kita nak lihat perangai seseorang itu, tengok daripada kawan dia. Dia berkawan dengan siapa. Dan yang saya nak tambahnya, Datuk ya, Ustaz Syafiq ya, yang mana para ulama menggariskan beberapa perkara untuk memilih kawan. Ada 5 perkara. Yang pertama, pilihlah sahabat yang bertakwa. Makna katanya, dia takut nak langgar arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Solatnya cukup, puasanya cukup dan sebagainya. Yang kedua, kata para ulama, pilihlah sahabat yang baik tutur katanya. Ini dah antara ciri-ciri sahabat yang baik. Tidak suka maki hamun dan sebagainya. Jaga mulut dia, jaga perkataan dia, tutur kata dia. Itu yang kedua. Yang ketiganya, pilihlah sahabat yang tidak buka kelemahan dan keburukan sahabatnya. Dia jaga sahabat dia. Tak jatuh aib muka sahabat dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, pilihlah sahabat yang boleh berkawan ketika senang dan ketika susah. Ramai sahabat-sahabat tetapi belum tentu boleh berkawan ketika susah. Ramai yang senang. Ketika senang tu ramai. Tapi yang susah belum tentu lagi. Itu yang keempat. Yang kelima, pilihlah sahabat yang suka tegur kesilapan dan betulkan kesilapan kita. Ini. Sebab ada di kalangan para sahabat-sahabat, kawan-kawan, dia tengok, dia biar je. Jadi yang kita nak, sahabat yang dapat tegur. Kalau kita salah, solat kita, macam ni, salah. Ni yang betulnya macam ni. Itu dia. Itu sedikit sebanyak nak sentuh sikit berkenaan dengan yang bincang tadi. Jadi, kenapa kita fokus kepada remaja, Datuk dia? Sebab Sayyidina Ali radhiyallahu an disebut, jika kamu mahu melihat
masa depan sesebuah negara, maka lihatlah pemuda-pemudinya pada hari ini. 20 tahun akan datang, apa yang berlaku? Lihat pada hari ini pemuda-pemudinya bagaimana. Itu ungkapan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sebab itu kita mesti mentarbiyah remaja kita supaya dekat dengan masjid. Di sana ada kelas agamanya setiap malam selepas maghrib. Di sana ada kelas mengaji Al-Quran dan sebagainya. Cuba kita lihat di zaman Nabi SAW, iaitu tarbiyah Nabi SAW kepada anak-anak remaja di zaman Nabi. Yang mana kita tengok Al-Arqam bin Abi Al-Qam. Yang mana ya Datuk ya Ustaz ya? Beliau ni menempatkan Nabi SAW di awal-awal Nabi SAW berdakwah. Berada di rumahnya secara sembunyi berdakwah pada ketika itu. Dan kata para ulama, pada ketika itu umurnya adalah 16 tahun. Tengok, remaja. Allahu Rabbi, Masya Allah. Dan di antaranya lagi Datuk ya, Ustaz Syafiq, Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ini, pada peperangan Uhud, dia berjuang bersama-sama Nabi SAW. Dia menjadi benteng kepada Nabi SAW daripada panah tombak yang datang nak kena Nabi SAW. Sehingga kata para ulama, jari dia lumpuh. Allahu Rabbi, Masya Allah. Pada ketika itu dia berumur 16 tahun juga. Ni remaja yang begitu hebat di zaman Rasulullah SAW. Yang kedua, yang ketiga seterusnya iaitu Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit seorang sahabat pakar bahasa yang menjadi juru bahasa kepada Nabi SAW. Yang mana dia belajar bahasa Ibrani, kata para ulama, selama 17 hari. Bijak otak dia. Ini remaja di zaman Nabi SAW. Pada ketika itu menjadi penterjemah kepada Nabi, kata para ulama, umur dia 13 tahun. Masya Allah. Ini remaja-remaja di zaman Rasulullah SAW. Baik, di antaranya kita tarbiyahkan remaja-remaja ini dengan memberitahu kepada mereka tentang kelebihan-kelebihan datang ke masjid secara asasnya. Yang mana Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, setiap langkah kita menuju ke masjid, maka Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan dosa kita dan Allah Subhanahu Wa Taala angkat satu darajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beritahu para remaja ni bahawa ada kelebihan sebenarnya pergi ke masjid, bukan pergi saja-saja tak. Yang lebih terbaik lagi Datuk Ustaz Syafiqnya ialah apabila kita berwuduk di rumah dan berjalan pergi solat ke masjid. Yang mana Nabi SAW bersabda yang mafhumnya Datuk, seseorang yang bersuci ambil wuduk di rumahnya dan ia melangkah ke masjid untuk solat, maka baginya setiap langkah 10 kebaikan. Masya Allah Ta'ala. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'lam. Pada itu Datuk. Allah, Masya Allah. Tuan-tuan ya, tuan-tuan tengok senarai tadi, 5 senarai yang tuan-tuan apa yang disebutkan ni, saya dengan tuan-tuan minta jadikan sebagai frame. Tuan-tuan jadikan cermin di hadapan tu. Kita framekan, kita cerminkan. Untuk kita menjadikan sahabat, tadi Ustaz Syafiq menyebutkan yang penting ialah teman-teman, sahabat-sahabat. Ustaz Hafiz pula senaraikan dia. Ada 5 tuan-tuan nak pilih kawan. Yang pertama bertakwa. Yang kedua tuan-tuan, baik tutur kata. Yang ketiga tuan-tuan, tidak suka menciptakan keburukan orang lain, sahabat-sahabat yang lain. Yang keempat, kawan waktu senang dan berkawan waktu susah. Yang kelima, suka menegur. Tuan-tuan ya, ini ciri-ciri anak yang soleh. Ini ciri-ciri anak yang solehah. Saya nak tanya, ada tak anak ini di rumah tuan-tuan? Tuan-tuan jawab sendiri. Tuan-tuan. Bertakwa. Ada tak anak ni di rumah kita? Anak kita tuan-tuan, sebagaimana dilaporkan kepada saya, masa COVID-19, masa Ramadan, hari ini hari yang ke-14, ada yang tak semayang pun. Ada rumah tak tegakkan tarawih pun tuan-tuan. Menangis-nangis orang telefon saya tuan-tuan. Rumah saya dah masuk hari yang ke-17, ni hari ke-13. Tak ada tarawih, tak ada tarawih. Tuan, macam mana? Jadi, yang kedua tuan-tuan, baik tutur kata anak-anak kita tuan-tuan. Tuan-tuan, pernah tak tuan-tuan menangis kerana tutur kata anak-anak kita? Pernah tak tuan-tuan merasa menjauhkan diri daripada anak-anak seketika kerana tutur kata mereka? Yang ketiga tuan-tuan, tidak suka kepada menciptakan keburukan. Allah tuan-tuan, anak kita ni kadang-kadang di belakang, bila makcik-makcik mereka datang,
mereka cerita keburukan ayah bonda mereka. Kadang-kadang tuan-tuan mereka lupa. Mereka cerita dengan kawan-kawan kita, mereka exchanging of information. Dia burukkan mak dia, kita burukkan ayah kita, dia burukkan ayah kita burukkan mak dia. Macam itu punya cerita tuan-tuan dan puan. Kemudian yang keempat, berkawan semasa senang dan susah. Tuan-tuan yakin sekarang anak kita tinggal dengan kita. Kita bagi makan, kita bagi pakaian, kita bagi pendidikan, kita bagi sekolah, kita bagi seluruh keselesaan. Tuan-tuan yakin tak bila tuan-tuan sakit nanti, anak kita akan balas itu? Bila tuan-tuan berada di pembaringan maut nanti, anak tuan-tuan akan datang untuk merawat tuan-tuan, untuk mengkhidmat tuan-tuan. Bila tuan-tuan berada dalam keadaan sakratul maut, tuan-tuan berada dalam keadaan nazak nanti. Tuan-tuan tak satu kalimat tuan-tuan. Tuan-tuan takkan kalimat ini. Yang mana yang nak menghulurkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan dan perempuan, inilah yang kita kena fikirkan. Ustaz Syafiq, tolong berdasarkan pengalaman Ustaz Syafiq, bergaul dengan masyarakat. Walaupun muda tuan-tuan dan perempuan, bergaul dengan orang dewasa, bergaul dengan orang tua dalam majlis ilmu yang dikendalikan sendiri tuan-tuan. Kita dengar bacaan-bacaan Quran daripada Ustaz Syafiq ni, Masya Allah tuan-tuan. Lagu-lagunya, dia boleh ikut. Dia boleh Sudais, dia boleh ikut tuan-tuan. Imam Mekah, dia boleh berikut. Imam Madinah, dia boleh ikut. Inilah tuan-tuan, inilah magnetism. Inilah tuan-tuan magnet-magnet yang ada kepada insan-insan. Macam Ustaz Hafiz, macam Ustaz Syafiq ni tuan-tuan. Yang mesti digunakan untuk mengamit, memancing anak remaja kita. Tapi saya nak sebut, soalan saya tadi. Mana nak cari 5 kriteria nak milih sahabat ini ada dalam rumah kita orang-orang yang di sini. Anak-anak 15 tahun ambil yang dah balik. 14 tahun, 18 tahun, 23 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Daripada anak 8 orang di rumah, yang mana masuk dalam kategori yang disebutkan Ustaz Hafiz tadi? Sila Ustaz Syafiq. Terima kasih Datuk. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa nasrahu wa walah. Apa yang disebutkan tadi, suka saya nak menambah sedikit ataupun cara dan corak bagaimana pendidikan baginda Nabi SAW kepada anak-anak muda Islam ketika mana zaman baginda SAW. Seperti yang dinyatakan tadi, nama-nama sahabat-sahabat yang mana mereka ini dikategorikan sebagai golongan remaja. Bagaimana dan apa resepinya mereka itu menjadi remaja yang hebat. Tidak lain tidak bukan, Datuk dan Al-Fadhil Ustaz Hafiz, rencah ataupun teknik mendidik mereka ini untuk jadi orang-orang yang hebat tidak lain tidak bukan ialah masjid itu sendiri. Sebab itu kalau kita lihat dalam peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW sebelum Nabi berhijrah di Madinatul Munawwarah, yang mana Allah Ta'ala telah menjemput Nabi SAW dalam satu peristiwa yang kita sedia maklum, iaitu Isra' wal Mi'raj. Dan kalau kita buka dalam surah Al-Isra' tersebut, Allah Ta'ala menceritakan tentang perjalanan Nabi bukan hanya pada waktu malam, tetapi perjalanan itu bermula daripada masjid ke masjid. Dan sejarah juga membuktikan kepada kita cara untuk mendidik dan juga cara untuk menyuburkan hati manusia ini kepada kebaikan adalah rumah Allah Ta'ala, yakni masjid. Ketika mana Nabi SAW mula menjejakkan kakinya ke Madinah juga, Nabi mengasaskan yang disebut sebagai masjid. Maka di sana, itu adalah jawapan kepada apa yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Hafiz tadi, Datuk, berkenaan dengan pemuda-pemuda zaman Rasulullah SAW ini menjadi golongan yang hebat. Tidak seperti mana kita hari ini. Oleh kerana itu, selaku pendakwah, selaku orang yang menyambung legasi perjuangan dan kerja-kerja Nabi SAW ini, terutama sekali ahli jawatan kuasa masjid, tuan imam dan sebagainya, perlu juga mengambil suatu peranan yang sangat besar agar kita ini buat suatu perkara yang mampu memaut hati anak-anak muda ini datang ke masjid. Antara salah satu perkaranya yang saya nak berkongsi pada petang ini, Datuk dan juga Al-Fadhil Ustaz Hafiz, saya suka memetik satu kata-kata yang disebutkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih.
Sultan Muhammad Al-Fatih ada menyatakan kepada kita, ini perlu juga diambil kira oleh ahli jawatan kuasa masjid. Kita perlu melihat dan kita perlu buat suatu uji kaji dan juga kajian. Kenapa anak-anak muda tak nak ke masjid? Kenapa anak-anak muda bila sebut tentang masjid mereka itu jauh dan sebagainya? Salah satunya kadang-kadang kita dari kalangan ahli jawatan kuasa dan juga jemaah yang ada di dalam masjid bersifat tidak mesra dengan golongan-golongan ini. Bersifat tidak mesra dengan golongan-golongan ini. Apa yang saya lihat pada ketika ini. Dan benda ini berlaku kepada diri saya sendiri. Untuk saya kongsikan kepada semua saudara-saudari jemaah yang mengikuti live kita petang ini. Datuk boleh saya kongsi sikit, Datuk? Baik. Sila. Pernah satu ketika saya berhenti, tak mau sebut di masjid mana. Tak nak sebut di masjid mana. Saya berhenti di situ dan ketika itu waktu saya berhenti di sana ada sekumpulan ahli jemaah masjid yang sedang duduk rehat-rehat di tangga-tangga masjid tersebut. Ini menjadi kebiasaan jugalah orang masjid kadang duduk santai-santai dan sebagainya tu biasa. Mana-mana budaya ni kita lihat. Alhamdulillah, kan? Duduk di masjid. Tapi apa yang menyedihkan saya ketika tu ialah orang tak berapa kenal saya. Kan? Dan bukan semua pun kenal saya pun. Mungkin di Saidina Hamzah, mungkin jemaah kenal saya tapi di masjid lain tak mengenali saya. Jadi saya singgah di situ, saya tanya ketika itu, tandas di mana? Tandas di mana? Saya tanya tandas di mana? Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dia bagi jawapan. Tandas di mana? Kemudian dia jawab dengan jawapan yang begitu sinis. Dan perkara tersebut menjadi suatu asbab yang saya terfikir boleh jadi kenapa anak-anak muda rasa tidak seronok dan tak mahu datang ke masjid. Saya tanya, Tuan Haji, di mana tandas ni? Saya tak jumpa tandas. Dia kata, inilah orang sekarang. Tengok kubah masjidnya nampak tandas. Bukan nak tengok soal sembahyang ni. Subhanallah. Astagfirullah. Ini jadi masalah. Jadi orang yang mungkin kadang-kala hatinya dah mula boleh melangkah ke dalam rumah Allah Ta'ala, yang mana berbetulan ketika mana di situ Allah Ta'ala mungkin akan memberikan dia petunjuk, dia seronok dan dia juga rasa selesa berada di rumah Allah, tetapi golongan-golongan yang tidak mesra ini mula menyekat hati mereka itu untuk terus berada di rumah Allah. Jadi peranan ahli jawatan kuasa masjid, orang-orang yang dah berusia, orang-orang yang biasa melazimi masjid ini juga perlu ada sifat kemesraan dengan orang yang datang ke rumah Allah untuk menggamit mereka ini sentiasa rindu dan suka ke rumah Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Okey, saya nak ini bagus ni tuan-tuan. Tadi kita cerita tentang remaja, maknanya di luar masjid. Tentang keluarga di luar masjid. Tentang sahabat-sahabat remaja pun di luar masjid. Sekarang ni kita cerita orang dalam masjid. Siapa orang dalam masjid? Jawatan kuasa masjid. Jawatan kuasa masjid ni ada dua, tuan-tuan. Lebih kurang lah dua. Satu, jawatan kuasa yang dilantik. Tu, tuan-tuan dan puan, Jawi melantik, Mawib melantik, Jais melantik, Majlis Agama Islam Selangor melantik dan sebagainya. Okey. Satu lagi, pentadbir kepada masjid. Siapa dia? Imam, Bilal, Tiak dan sebagainya. Dan ada dua kumpulan, tuan-tuan. Dua-dua ni, tuan-tuan dapat dua-dua ni sangat penting. Dan dua-dua ni Ustaz Hafiz dah sebut tadi. Kalau Bilal seru kalah dengan nada yang paling cantik, dengan suara yang lebih cantik, dengan merdu, dengan azan yang boleh memikat, boleh menitiskan air mata. Kalau betul-betul azan itu diazankan, tuan-tuan. Tak percaya tuan-tuan azankan. Orang nak pergi haji kita biasa nak azan, tuan-tuan. Sudahlah sedih nak pergi haji, tuan-tuan. Tapi perkataan laungan azan orang yang nak pergi haji itu biasanya menitis air mata. Yang nak pergi haji menitis air mata, yang mengantar orang nak pergi haji pun menitiskan air mata bila mendengar azan. Daripada airport biasanya, tuan-tuan, sebelum berangkat, airport tu, sebesar airport tu, kita dengar azan, tuan-tuan. Masya Allah. Terasa yang berjalan berhenti, yang duduk di kaunter berhenti, tuan-tuan, mendengarkan laungan azan. Ini sebab laungan tu cantik, laungan tu merdu. Dan imam tadi, yang disebut oleh Ustaz Hafiz. Imam, tuan-tuan. Imam mestilah
Mesti ada latihan imam, mesti ada latihan taranum, mesti bukan saja tentang makhrajnya, tentang tajwidnya, tapi taranum yang menarik ni. Bahkan digesa kita supaya membaca Al-Quran tu kalau boleh-bolehnya bacalah dengan taranumnya supaya lebih menarik dia, supaya lebih dan minati dia, supaya dia diangkat martabat Al-Quran itu. Tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sebutkan kat sini? Satu lagi ialah jawatan kuasa masjid. Yang mana tadi Ustaz Syafiq, dia tanya di mana tandas. Inilah orang sekarang. Inilah budak-budak sekarang ni. Tandas nampak tapi kubah tak nampak. Tandas nampak, mimbar tak nampak. Tuan-tuan, ini satu yang sinis. Apa yang saya nak sebut tuan-tuan? Apa yang nak sebut? Pengalaman. Saya nak sebut pengalaman Ustaz Hafiz dalam hidup. Tadi Ustaz Syafiq dah cerita satu pengalaman dia. Sekarang pengalaman Ustaz Hafiz, kalau ada. Pengalaman sama ada di masjid mana-mana pun, jangan sebut masjid. Tuan-tuan, pengalaman yang menyebabkan remaja larikan diri daripada masjid. Menyebabkan remaja tidak mesra kepada masjid. Menyebabkan remaja tidak suka menghabiskan masa di masjid. Menyebabkan ada di antara remaja tak suka memandang nun, menara dan kubah masjid itu. Ada tak lagi peristiwa lain mungkin didengar daripada bacaan dan sebagainya yang menyebabkan orang muda menjauhkan diri daripada masjid? Berlaku dalam masjid, jawatan kuasa masjid, pentadbir masjid atau siapa saja yang dikaitkan dengan masjid itu, insya-Allah. Macam mana? Ustaz Hafiz. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam keadaan yang bagaimana sekalipun kehidupan kita sebagai orang dewasa, kita sebagai orang yang berumur, Datuk ya Ustaz Syafiq ya, kita kena tanam satu perkara dalam diri kita, iaitu sifat zuhud fid dunia. Zuhud akan dunia. Yang mana kita tengok dengan mata kita dunia begitu cantik, begitu indah, akan tetapi kita letak dalam hati kita iaitu akhirah. Nak pergi ke akhirat, bagaimana keadaannya kita nak masuk ke alam barzakh nanti. Apabila kita berada sifat-sifat begitu, maka kita akan rendah diri. Kita tak mudah perlekehkan orang. Kita tak mudah merendahkan orang. Kita tolong orang, kita bantu orang, kita sampaikan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok contoh yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat Nabi menanamkan dalam diri mereka sifat zuhud. Yang mana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa, sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah duduk di Madinah Al-Munawwarah, ma syabi'a al Muhammad, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakan roti dari tepung gandum sehingga kenyang selama salayalin, 3 hari berturut-turut. Allahu Rabbi, makan ala kadar, zuhud. Alas perut saja untuk kuat nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah saya nak kongsikan. Ini bukan pengalaman Datuk. Ini kisah sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ada satu kisah saya nak kongsikan pada petang ini. Pada satu hari ada 2 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah kerana lapar. Siapa dia? Iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Keluar daripada rumah dia. Dalam hadis kata ada barangkali malam ataupun siang hari, ada 2 riwayat. Baik, Datuk Ustaz Syafiq ya. Ketika itu Nabi SAW keluar juga daripada rumah. Bertemu dengan sahabat-sahabat dia, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma. Bila bertemu, dia tanya, wahai Abu Bakar, wahai Umar, kenapa kamu keluar daripada rumah? Abu Bakar kata, aku keluar daripada rumah. Sayyidina Umar kata, aku keluar daripada rumah ini kerana aku lapar. Nabi pun kata, wallahi, saya juga lapar. Masya Allah. Itu dia. Lalu Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu an berjalan menuju ke depan rumah seorang orang Ansar. Lalu bila berada di depan rumah orang Ansar ini, Nabi berhenti di situ. Tiba-tiba orang Ansar ni balik daripada mengambil air untuk bekalan nak isi rumah dia. Lalu dia nampak Nabi SAW. Dia kata, Masya Allah, saya ni kedatangan tetamu yang mulia Rasulullah SAW. Lalu dia jemput Nabi SAW. Dia jemput Sayyidina Abu Bakar. Dia jemput Sayyidina Umar radhiyallahu an masuk ke rumah dia.
Dia ambil satu tandang tamar, letak di depan Nabi SAW. Ya Rasulullah, makanlah. Ini sahabat dia, Nabi SAW. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Kata para ulama sufi, ulama tasawuf sebut apa, Ustaz Syafiq, Datuk? Hidupkan hatimu dengan sedikit ketawa dan sedikit kenyang, dan sucikanlah ia dengan lapar. Pasti hati kamu menjadi bersih dan lembut. Ini kata ulama sufi, ulama tasawuf. Kata ulama besar daripada Yaman, Datuk Ustaz Syafiq, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dia kata apa? Orang yang makan terlalu kenyang, kuat makan maksudnya, mewarisi gelapnya hati. Maka jadilah ia mewarisi lalai dan malas beribadat. Allahu Rabbi, Masya Allah. Baik. Sebagai perakhirannya untuk sesi ini, saya nak sebutkan bahawasanya para ulama yang mana ada disebutkan dalam kitab Mawahib Al-Laduniyah karangan Al-Imam Qasqalani, disebutkan bahawa, bila menyebutkan bahawa Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seseorang, "Madza tuhibbu minad dunya?" Apa yang kamu cita-citakan? Apa yang kamu nak dengan dunia ini? Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu? "Uhibba minha salat." Aku suka 3 perkara, kata Abu Dzar. Al-ju', lapar. Wal marad, sakit. Wal maut, aku sentiasa ingat kepada mati. Aku nak mati. Summa qala wa madza? Orang yang bertanya, tanya lagi Abu Dzar radhiyallahu anhu, kenapa? Kemudian Abu Dzar menjawab, dia mengata apa? Datuk Ustaz Syafiq, uhibbul ju' liyaliqal qalb. Aku suka sentiasa dalam keadaan lapar kerana melembutkan hati aku. Allahu Rabbi, nak tunduk jiwa dia, nak bagi dia mencintai lebih, mencintai akhirat daripada dunia. Yang kedua, wa uhibbul maut liyaqiffal dhanb. Sebab apa aku cita-cita nak sakit? Kata Abu Dzar Al-Ghifari, sebab aku nak bagi menghapuskan dosa-dosa aku. Allahu Rabbi. Yang ketiga, kata Abu Dzar Al-Ghifari, wa uhibbul maut liyaqiya Rabbi. Aku sentiasa ingat akan mati kerana aku rindu bertemu dengan penciptaku, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada beginilah perasaan yang ditanam, sifat zuhud dalam sesiapa pun, terutama anak muda, orang dewasa, orang yang berumur, insya-Allah dia akan berkelakuan baik dengan siapa saja dia bertemu, insya-Allah taala. Wallahu Subhanahu wa ta'ala a'lam. Masya-Allah. Tuan-tuan ya yang hormati sekalian ya, itulah ulasan dan kupasan yang diberikan oleh Ustaz Hafiz, tuan-tuan dan puan ya, mengenai macam mana caranya Nabi Muhammad mendidik para sahabat. Tuan-tuan, dengan didikan, Masya Allah tuan-tuan, hingga kan akhirnya tuan-tuan dan puan, didikan manusia ni cintakan mati, manusia cintakan lapar, manusia cintakan sakit. Tuan-tuan cuba bayangkan tuan-tuan ni. Saya yang dah tua-tua ni pun tuan-tuan dan puan, saya tak fikir saya ada cintakan sakit. Saya tak fikir saya ada cintakan lapar. Tetapi mungkin mati ada. Tapi tak adalah terfikir mati. Seolah-olah mati, malaikat maut berada di hadapan saya. Inilah tuan-tuan ada bezanya antara didikan para sahabat Nabi Muhammad dengan kita, dengan orang kita, zaman kita sekarang ni. Tapi apa yang saya nak sebut, tuan ya, saudara yang dihormati sekalian, saya faham ya, sangat-sangat faham tuan-tuan. Dah hampir 40 tahun saya bersama dengan masyarakat, tengok masjid. Tuan-tuan ambil satu kawasannya. Kawasan penempatan lama atau penempatan baru, terutama yang ada new township. Ya. Bandar-bandar baru, kat situ ada satu masjid. Di keliling masjid ni tuan-tuan, biasanya tempat perniagaan. Di keliling tempat perniagaan, di sana-sana tuan-tuan, biasanya ada tempat perindustrian, tempat production, perindustrian dan sebagainya. Tuan-tuan cuba lihat. Masjid satu tuan-tuan, masjid satu. Berapa karaoke ada kat situ tuan-tuan? Berapa tempat-tempat tuan-tuan berhibur ada dekat situ? Berapa restoran ada dekat situ? Tuan-tuan ya? Berapa pula tuan-tuan nampak tempat-tempat yang digunakan untuk awam, berapa kedai dobi dekat situ? Berapa kedai makan saya dah sebut dekat situ tadi? Tuan-tuan, berapa tempat-tempat untuk kita menjamu anak-anak kita dengan jamuan-jamuan berbagai-bagainya, terutama dengan gerakan-gerakan sosial. Berapa kelab ada dekat situ? Tuan-tuan ya? Berapa banyak padang-padang permainan ada dekat situ? Tapi masjid satu saja tuan-tuan. Masjid biasanya satu saja. Maknanya
Mampukah masjid, tuan-tuan? Mampukah masjid nak menyebarkan syiar masjid itu? Sementara syiar karaoke lebih hebat lagi. Dengan lampu neon dia, tuan-tuan. Syiar kelab-kelab lebih hebat lagi. Dengan hebat, tuan-tuan. Syiar orang berpoya-poya lebih hebat lagi. Syiar orang berpergian, suami isteri, sama ada kahwin atau tak boleh kahwin. Lebih hebat lagi, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, masjid ni akhirnya, masjid ni, tuan-tuan, terasing, tuan-tuan, terasing masjid. Ada azan pun, tuan-tuan, tak ada orang sahut azan, tak ada orang menyambut azan, tak ada orang pergi meraihkan azan. Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Dan saya pernah pergi tempat, Ustaz Syafiq sebagai akhirnya. Saya pergi dengan jamaah, tuan-tuan, dalam 14 orang macam itu ya. Masjid bagus atas bukit, bagus masjidnya. Kelilingnya dikatakan ada 3,500 orang. 3,500 rumah, 3,500 rumah. Tuan-tuan dan puan, kami pergi waktu zuhur. Masjid yang sebesar itu atas bukit, tak ada azan. Zuhur pun tak ada azan. Asar pun tak ada azan. Bila kita maghrib, tuan-tuan, kita pergi, kita 14 orang. Azan maghrib ada, orang yang azan ada, Bilal ada, imam pun datang. Betul-betul tambahan 5 orang, tuan-tuan. Kita 14 orang, tambah 5, 19 orang. Orang datang ni lebih ramai daripada orang tempatan yang 5 orang saja yang datang. Tuan-tuan, sebab mereka ditawan oleh berbagai. Berapa restoran ada, tuan-tuan. Satu tempat pergi, tuan-tuan. Betul-betul waktu azan. Lagi 4-5 minit nak azan, saya nak sampai. Penuh restoran, tuan-tuan. Restoran yang menjual 2 jenis makanan. Western pun dijual, makanan-makanan Melayu pun dijual. Penuh, beratur. Saya tanya orang surau, orang masjid tu. Dekat situ ada surau ke? Tak ada. Dekat kedai tu ada surau ke? Tak ada. Ada tempat ambil uduk ke? Tak ada. Tapi kalau yang beratur, tuan-tuan, waktu nak azan tu beratur. Bila nak sembahyang maghrib? Bila nak sembahyang maghrib? Masjid yang saya pergi tu dekat sangat dengan tempat tu. Dekat sangat. Agaknya tak sampai pun 100 meter, tuan-tuan dan puan. Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Dan inilah insya-Allah yang memerlukan perhatian tuan-tuan pada petang ini. Saya minta Ustaz Syafiq sebagai langkah yang terakhir, sebagai kalimat yang terakhir, agaknya komen apa sajalah. Apa tajuk kita tadi, yang kita dah bincang tadi, menggamit remaja ke masjid. Sila Syafiq. Terima kasih, Datuk. Berkenaan dengan apa yang Datuk utarakan tadi, menyebut tentang anak-anak muda hari ini, golongan-golongan muda hari ini, mereka ini mempunyai 1001 macam cubaan dan dugaan untuk sampai ke rumah Allah. Seperti yang Datuk nyatakan tadi, bahawasanya di keliling kawasan perumahan mereka, adanya karaoke, adanya pusat beli belah, adanya pelbagai hiburan-hiburan yang menggamit hati mereka. Apa yang saya nak kongsikan pada petang ini untuk sidang jemaah muslimin muslimat, saudara-saudari yang mengikuti live kita pada petang ini, Datuk dan Al-Fadhil Ustaz Hafiz, yang mana kalau boleh kita lihat apa sahaja yang disebut sebagai cubaan, dugaan dan juga tarikan itu mampu untuk dikekang dan mampu untuk dihalang dengan cara apa? Dengan cara pendidikan asas. Pendidikan asas. Sebab itu kalau kita buka di dalam satu kitab yang begitu masyhur, yang dibahaskan juga di masjid-masjid dan sebagainya, kitab yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam, karangan Dr. Abdullah Nasih Alwan rahimahullah ta'ala. Yang mana beliau ada menggariskan beberapa perkara pendidikan kepada anak-anak dalam Islam ini. Salah satunya ialah pendidikan melalui kebiasaan. Jika anak itu daripada asas dan daripada awalnya dirinya memang dah menjadi kebiasaan datang ke masjid-masjid, hatinya terpaut dengan masjid, gemar ke masjid, apa saja cabaran dan apa saja yang disebut sebagai godaan yang duduk dalam kehidupan itu di sekeliling dia dengan karaoke dan sebagainya, perkara itu mudah sangat untuk ditepis. Sebab itu ahli jawatan kuasa masjid, jemaah-jemaah yang datang ke rumah Allah Ta'ala ni, dia perlu bersifat mesra anak-anak. Sebab itu saya tertinggal tadi satu, Datuk, sebab nak kongsi tentang tentang pengalaman saya, sampai terlupa apa yang saya nak sampaikan tadi, yang dinyatakan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih. Saya tertinggal. Ini antara acuan yang boleh kita lihat menjadi benteng anak-anak muda supaya tidak terjebak dan juga tidak
orang panggil terpaut dengan perkara-perkara sekeliling yang ada pada hari ini, iaitu kebiasaan. Yang disebutkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih yang perlu kita sama-sama petang ini bermuhasabah. Baik ahli jawatan kuasa masjid, baik ahli jemaah masjid ataupun siapa sahaja yang pernah berkunjung ke masjid. Kata Sultan Muhammad Al-Fatih, jika suatu masa kelak kamu tidak lagi mendengar bunyi bising dan gelak tertawanya anak-anak riang berada di saf-saf solat masjid-masjid kalian, maka sesungguhnya patut kalian takut kerana kejatuhan generasi muda kalian pada masa itu. Maksudnya apa? Kita nak anak-anak muda, mereka ini datang ke masjid, kita perlu menyusun dan merangka program yang mana mereka itu suka kepada masjid. Salah satu perkaranya yang boleh saya utarakan pada petang ini untuk diambil oleh Ustaz Hafiz sendiri, mungkin sebagai ahli jawatan kuasa masjid, Datuk sendiri yang bersama dengan masyarakat, boleh juga kita sama-sama mengutarakan dan juga memberikan pandangan. Pertama sekali, pengurusan masjid perlulah bersifat profesional. Ini yang paling asas. Sebab apa? Sebab bila mana masjid ini dipelopori ataupun diurus oleh mereka yang profesional, maka kita mampu untuk menarik minat anak muda ini daripada sudut pekerjaan. Orang muda hari ini, apa saja benda yang dia nak buat, dia nakkan upah. Contohlah kalau kita lihat kan, hari ini ramai graduan-graduan yang keluar daripada universiti dan sebagainya. Pihak masjid kemungkinan boleh buka ruang kepada mereka itu untuk berada dalam jawatan kuasa masjid, seperti mana unit IT-nya mungkin, seperti mana unit keselamatannya mungkin. Yang mana hati anak muda ni kita sedia maklum, mereka ini nak buat apa pun gairah. Seperti yang disebutkan tadi, yang saya kupas satu hadis tadi, Nabi kata asyababu syu'batun minal junun. Anak-anak muda ini perangainya separuh daripada kegilaan, artinya kegairahan mereka itu kadang-kadang melonjak-lonjak, maka mereka ini malam-malam kadang payah nak lelap mata, suka merayap. Apa salahnya kita berikan mereka tanggungjawab untuk jaga kawasan masjid dan sebagainya. Paling tidak keluarkan sedikit biaya untuk mereka seronok, duduk dan sebagainya. Ya, maka itu salah satunya lah untuk kita sama-sama menggamit hati mereka ini ke masjid. Dan berikutnya, Datuk dan juga Al-Fadil Ustaz Hafiz, yang mana perlu juga kita ini melihat dan juga kita ini membangunkan masjid itu dengan menghidupkan aktiviti dan fasiliti yang orang sebut berjiwa muda. Artinya masjid ni bukan sebagai suatu tarikan orang yang dah berusia saja suka pergi. Orang muda juga suka pergi. Orang muda ni biasanya suka apa? Hari ni mana-mana orang muda pun pergi, dia nak cari wifi. Dan saya yakin Masjid Sayyidina Hamzah terlebih dahulu memang ada wifi. Walaupun saya ketika berceramah di sana tak pernah pun minta password wifi tu kepada ustaz pun kan. Tapi hakikatnya wifi itu sebagai satu tarikan. Ialah orang kata kalau ada dah wifi, orang duduk melepak je buat apa? Paling tidak kita ahli kawasan masjid boleh memujuk hati mereka itu. Mereka dah ada di sana. Mereka dah ada di depan mata kita. Nah, itu adalah tanggungjawab kita untuk kita ini menggamit hati mereka untuk kekal berada di masjid. Kemungkinan boleh juga kita buat fasiliti-fasiliti seperti mana coffee corner dan sebagainya. Terserahlah kepada kreativiti ahli jawatan kuasa masjid untuk menarik minat golongan-golongan muda ni. Sebab itu yang mentadbir masjid perlu bersifat profesional. Sebab orang muda ini kalau dia tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat, sudah pasti dia akan habiskan masanya dengan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat. Akhirnya saya nak petik satu kata-kata yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab beliau Jawabul Kafi, yang mana beliau menyebutkan antara maksudnya, jika diri seseorang itu tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang baik, sudah pasti dia kelak akan disibukkan dengan perkara-perkara yang batil dan tidak memberikan faedah dan juga manfaat. Jadi rasanya cukup sekadar itu dahulu. Terima kasih Datuk. Wallahu a'lam. Allah Akbar. Tuan-tuan yang berhormati sekalian, alhamdulillah ada kalau kita tengok daripada awal sehingga akhir tadi, tiap-tiap ahli panel akan memberikan tipsnya,
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Saya dah kumpulkan tuan-tuan daripada jawapan yang pertama sampai yang terakhir sekali. Saya dah kumpulkan semuanya sekali ni tak kurang daripada 21 tips tuan-tuan. 21 tips. 21 cara yang boleh diambil. Tak ambil semua, jangan tinggalkan semua. Tak mampu semua, jangan tinggalkan semua. Ambillah sikit-sikit tuan-tuan. Besok pun ada program, besok pun ada program, besok pun ada program. Tuan-tuan puan, malam ni jangan lupa tuan-tuan, malam ni insya-Allah pukul 10 malam ni. Siapa tetamu saya malam ni? Ada 2 orang tuan-tuan. Orang besar ni. Besar dari segi dakwah, hebat tuan-tuan. Daripada latar belakang yang kita tak fikir, mereka boleh menjadi pendakwah unggulan, mereka sudah menjadi pendakwah unggulan. Siapa mereka? Yang pertama DR Sam tuan-tuan, DR Sam. DR Sam ni sudah menjajah dunia ni tuan-tuan puan. Afrika, Latin America, Eropah, mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hebat, tuan-tuan sangat hebat. Yang kedua tuan-tuan juga bekas artis. Masih lagi tuan-tuan, masih lagi berlakon dan ada restorannya. Dia punya apa tuan-tuan, hebat. Restoran dia di Ipoh di sana tuan-tuan. Siapa dia? Zul Yahya. Zul Yahya. Semua orang kenal Zul Yahya tuan-tuan. Malam ni di RSM yang menjadi lagu Aku Anak Malaysia. Aku Anak Malaysia ni tuan-tuan. Siapa yang tak tahu lagu Anak Malaysia? Yang menyanyikan lagu tu ialah DR Sam. Malam ni kita berjumpa dengan DR Sam dan kita berjumpa dengan Zul Yahya pada malam insya-Allah. Saya harap ramai-ramai tuan-tuan. Tuan-tuan minta duduk, kalau boleh tuan dapat pakai laptop, tengok satu laptop. Keluarga tengok satu laptop. Kalau ada big screen, eloklah tuan-tuan buka big screen. Supaya seluruh keluarga anak cucu kita yang ada dalam keadaan PKP ni akan tengok tuan-tuan daripada skrin di sana insya-Allah. Apa pun tuan-tuan, majlis ilmu yang kita adakan ni tuan-tuan, kita kena serius. Saya yang mengendalikannya pun serius, teman-teman yang datang pun serius, dan tuan-tuan dan puan dan saya tengok yang sudah mengikuti kita daripada awal sampai sekarang, saya nampak degree of seriousness of your participation. Macam ni tuan-tuan, saya bagi thumbs up macam ni. Hebat tuan-tuan dan puan. Apa pun, besok tuan-tuan, besok pukul 7 macam biasa saya ada sentuhan subuh. Dalam masa 30 minit begitu sentuhan subuh. Lepas tu tuan-tuan dan puan, insya-Allah pada pukul 3 besok, pukul 3 petang, saya ada bersama dengan Yayasan Budi Ehsan. Yayasan Budi Ehsan, 5 siri. Saya dah habis 3 siri, tinggal ada 2 siri lagi. 5 hari diberikan kepada saya. Tuan-tuan dan puan, Ustaz Hafiz, Ustaz Syafiq, kita tak pernah dengar tuan-tuan ya. Yayasan Budi Ehsan ini menganjurkan sepanjang Ramadan ini 390 syarahan, 390 kuliah, 390 presentation oleh lebih daripada 70 para ustaz dan ustazah yang dijemput daripada seluruh negara untuk meraihkan program yang dibuat oleh Yayasan Budi Ehsan. Jadi saya pun tuan-tuan, dia orang minta bagi saya 5 hari, 5 kali. Besok adalah hari yang ketiga besok tuan-tuan. Besok hari yang ketiga, hari yang keempat, besok hari yang keempat insya-Allah. Saya dah bagi 3, besok hari yang keempat. Itu berlaku pada pukul 3 petang. Kemudian pada pukul 5 petang. Pukul 5 petang tuan-tuan, kita cerita mengenai masjid sebagai pusat kemajuan umat. Masjid sebagai pusat kemajuan umat, antaranya tuan-tuan, Imam Besar Masjid Negara. Imam Besar Masjid Negara besok pukul 5 akan bersama dengan saya. Siapa lagi? Imam Besar Masjid Universiti Tun Hussein On di Johor sana. Satu lagi tuan-tuan, pengerusi kepada satu masjid Segambut Dalam, Datuk Bakhtiar Adnan akan bersama dengan saya. Nak kongsi pengalamannya sebagai pengerusi masjid. Macam mana masjid Segambut Dalam itu dimakmurkan, dan kita nak share dengan mereka betul tuan-tuan dan puan. 3 orang. Imam Besar Masjid Negara tuan-tuan, Imam Besar Masjid Universiti Tun Hussein On di Johor sana, dan satu lagi tuan-tuan dan puan, insya-Allah Datuk Bakhtiar yang jadi pengerusi Segambut Dalam insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan dan malamnya tuan-tuan, pada waktu malamnya kita ada keluarga tanya apa saja. Siri yang kedua tuan-tuan, keluarga tanya apa saja oleh Tuan Zaid Muhammad dan Ustazah Isfadiah Dasuki. Ustazah Isfadiah Dasuki. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada baiknya pada saya, ada baiknya pada tuan-tuan. Terima kasih yang terhingga kepada Al-Fadhil Hafiz. Terima kasih yang besar menggunung kepada Al-Fadhil Ustaz Syafiq. Dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi
Banyak lagi tuan-tuan. Selepas COVID ini pun, selepas Ramadan pun, insya-Allah umur panjang. Saya akan teruskan proses ini tuan-tuan. Terus untuk kita menyebarkan Islam, untuk menggamit manusia kepada Islam, untuk menggamit manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan, sebagai akhirnya agaknya tuan-tuan dan puan, insya-Allah mungkin kita boleh bersama-sama nanti tuan-tuan pada masa-masa yang akan datang, saya nak cerita sikit apa yang kita lakukan bersama-sama tuan-tuan dan puan untuk kita membangunkan apa yang kita panggil Anjung Husnul Khatimah. Anjung Husnul Khatimah. Mudah-mudahan tuan-tuan ada baik pada saya, ada baik pada semua. Terima kasih pada para penonton. Tanpa tuan-tuan, apalah arti program ini? Tanpa suami, tanpa isteri, tanpa anak-anak yang mengikuti program ini, apalah artinya program yang kami laksanakan untuk tuan-tuan dan puan-puan? Sekali lagi, bagi pihak kedua-dua penceramah, kedua-dua penguliah, kedua-dua ahli panel kita, yang berbahagia Ustaz Hafiz dan juga Ustaz Syafiq, kita mengucapkan selamat beriftar, selamat berbuka puasa, dan kita malam ini ialah malam ke-15 Ramadan. Malam ke-15 Ramadan. Dan kita masih lagi di pasal yang kedua. Apa yang pasal yang kedua? Awsatuhu maghfirah. Pasal yang kedua ialah pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua yang mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam husnul khatimah. Masya-Allah.